grateful for your mercy, and I'm grateful for your grace. And because of how you poured out yourself, I have come to sing this song out in praise. Imela, Imela, oh kakak, oh nyekerua. Imela, Imela, ezemo. Who am I to sing Who your am I to sing your praises? Who am I to worship you, Lord? Who am I to worship you? It's your blood that makes the difference in me, And made a way. and made a way to enter into your throne. I could not come near your presence. I could never sing your song. I could never sing your song, but the sacrifice on Calvary's tree Who is the reason? is the reason I can cry out today. Imela, 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 oh kakak, oh nyekerua. Imela, Imela, ezemo. Imela, oh kakak, oh nyekerua. Imela, ezemo. Adik lagi, ekene dirigi, onyene memang. Adik lagi, ekene dirigi, onyena gloria. Adik lagi, ekene dirigi, onyene memang. Adik lagi, ekene dirigi, onyena gloria. Adik lagi, ekene dirigi, onyene memang. Adik lagi, ekene dirigi, onyena gloria. Adik lagi, ekene dirigi, onyene memang. Adik lagi, ekene dirigi, onyena gloria. Adik lagi, ekene dirigi, onyene memang. Adik lagi, ekene dirigi, onyena gloria. Imela, Imela, oh kakak, oh nyekerua. Imela, Imela, ezemo. Imela, Imela, oh kakak, oh nyekerua. Imela, Imela, ezemo. Ezemo.
bersama-sama kita masuk dalam doa. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Terima kasih untuk Paskah hari ini. Terima kasih untuk sebuah kesempatan yang kami dapatkan untuk bisa merasakan kembali peringatan kebangkitan-Mu dari alam maut. Terima kasih untuk pengorbanan yang memberikan kami anugerah keselamatan, sebuah hidup baru bersama-Mu kelak. Ya Bapa, teguhkanlah kepercayaan kami akan kebangkitan Yesus Kristus. Semoga kami boleh merasakan kehadiran-Mu di dalam rumah kami. Dengan terus berusaha hidup saling menolong, saling mengasihi, dan saling mengingatkan. Kasih Yesus yang terus tercurah di dalam rumah kami akan kami dapatkan dan kami pancarkan buat orang-orang di sekelilingi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang sudah bangkit dari kematian, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini sungguh kita bersyukur karena kita bersama-sama memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus yang sudah menang atas maut. Kita sungguh bersyukur akan Bapa kita yang melakukan banyak sekali hal di dalam hidup kita. Ku bersyukur Bapa. Terlalu banyak yang Kau perbuat di dalam hidup kami. Rancangan indah-Mu terjadi di dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk karya-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur karena Engkau bangkit. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah, rancangan indah-Mu terjadi di dalam hidup kami. terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan. buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan Buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di
di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, oh ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. So, sekalian sebelum kita masuk perjamuan kudus, saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai yang ke-29. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. So, sekalian ini adalah peringatan Tuhan kepada mereka yang ingin ikut perjamuan kudus. Oleh sebab itu, gereja membuat peraturan hanya bagi saudara sekalian yang sudah dibaptis sajalah yang boleh mengikuti perjamuan kudus. Di antara saudara sekalian yang berada di rumah yang belum dibaptis, tidak boleh terlebih dahulu mengambilnya. Dan sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami bersyukur ya Tuhan. Kami diingatkan kembali satu momen yang begitu penting. Satu momen di mana Allah datang ke dalam dunia ini. Mati di atas kayu salib menebus dosa kami. Sehingga kami yang seharusnya binasa dihukum, tetapi karena anugerah dari Kristus yang mati di atas kayu salib, kami mendapatkan pengampunan dosa. Saat ini kami akan mengingat momen yang agung tersebut. Tetapi sebelumnya ya Tuhan, Engkau yang mengetahui hati dan pikiran kami, menyelidikinya, dan kami mengakui kami adalah orang-orang yang berdosa. Ampuni, layakanlah kami, sehingga kami boleh mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk mengingat momen yang agung ini. Layakanlah kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. So sekalian, pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan yang terakhir dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus menyadari bahwa dia akan mengalami siksaan yang begitu berat. Tetapi demi cinta kasih-Nya kepada saudara, kepada saya, dan kepada seluruh umat manusia, Yesus rela mati di atas kayu salib. Pada malam terakhir Tuhan Yesus mengambil roti, dan ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang dikorbankan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Dan selanjutnya Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan ia berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku. So sekalian mari kita mengangkat roti dan anggur perjamuan kudus ini.
Dan kiranya ketika kita memakannya dan ketika kita meminumnya, kita diingatkan bahwa hari ini, hari di mana Yesus sudah mati dan bangkit dan memberikan kemenangan kepada kita semua dan memberikan jaminan hidup kekal bagi kita semua. Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. Bapa, di tangan kami sudah memegang roti yang melambangkan tubuh Kristus. Di tangan kami sudah memegang cawan yang berisi anggur yang melambangkan darahnya. Kami percaya ya Tuhan, ini bukan sekedar simbol, tetapi ada berkat rohani yang kami terima. Karena ketika kami mengingat cinta kasih Kristus, melalui roti yang kami makan ini, melalui anggur yang kami akan minum ini, kami diingatkan cinta Kristus yang begitu besar di dalam hidup kami. Rohani kami dibangunkan, iman kami diperkuat ketika kami mengikuti perjamuan kudus ini. Kiranya perjamuan kudus ini ketika kami diingatkan kasih Tuhan, kami juga dipimpin untuk semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyambut roti dan anggur perjamuan kudus-Mu dengan segala pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari dengan iman kita memakannya. Dan mari dengan iman kita meminumnya. Sekali lagi kita masuk dalam doa, kita bersyukur. Bapa, sekali lagi kami bersyukur. Kami boleh duduk semeja dengan Kristus. Mengingat cinta kasih Kristus ini adalah kesempatan yang indah dan berharga. Siapakah kami jikalau kami boleh diundang di dalam perjamuan kudus ini? Ketika kami mengingat cinta kasih Tuhan, bawalah kami terus dalam hidup kami untuk semakin mengasihi Tuhan. Khususnya di momen Paskah ini, kami diingatkan kami sudah lunas, kami sudah dibayar, kami sudah ditebus. Sehingga hidup kami bukan untuk diri kami lagi, tetapi hidup kami untuk Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Mari bersama-sama kita membacakan hukum kasih. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari bersama-sama kita menyatakan syukur kita menyanyikan pujian. Sebab Dia hidup. Kita menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat, karena anak Allah kita, Yesus Kristus, sudah menyucikan kita. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup dari berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok,
sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Baca kedua. Luput dari hukuman hanya oleh darah Yesus. Yang dapat selamatkanku hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus. Tutur dan perbuatanku hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Hanyalah darahnya Yesus. Hanyalah darahnya Yesus. Pada pagi hari ini yang akan menyebarkan firman Tuhan, Pendeta Rusdi Japri. Mari bersama-sama kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita, memakai telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian, Engkaulah segalanya. Engkau Bapa yang sungguh mengasihi kami. Engkau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah segalanya. Kaulah yang kupandang. Yesus Tuhan kami. Selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Dan nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kau Bapa, Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap langkahku. Kau ada di setiap langkahku.
hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, segalanya. Oh, di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, kaulah segalanya di dalam hidup kami, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, kaulah yang kupandang selama hidupku, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Aku mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Shalom saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. 各位弟兄姊妹们平安 Selamat Hari Paskah 的复活节快乐。 adalah hari di mana Kristus menyatakan kemenangannya atas dosa melalui kematiannya dan kebangkitannya di atas kayu salib. 以主耶稣基督死跟复活已经战胜了罪恶， Sehingga kemenangan Kristus juga diberikan kepada kita. 所以他的得胜也赐给我们。 Sehingga kita yang percaya kepada Kristus memiliki tempat di dalam kerajaan sorga. 所以我们信基督的人在天国我们有份。 Kiranya kita boleh meresponi anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita dengan benar. 让我们来回应主给我们这么大的恩典。 Dan hari ini temanya adalah dari perbuatan dosa kepada perbuatan baik. 我们知道今天的题目是我们犯罪，我们就比做善事，我们做善事比犯罪更好。 Yang diambil dari Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-10. 我们要来看以弗所书第2章从第1到第10节。 Dan firman Tuhan akan dibacakan dalam bahasa Mandarin saja oleh Bapak Simon. 我们单单用中文来读，以弗所书第2章第1节到第10节，你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时你们在其中行事为人，随着今生的风俗，顺服空中掌权者的所领，就是现今在变异之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间放纵肉体的情欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。然而神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。第6节，他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。你们得救是本乎恩，
也因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。我们读经就到这里。 Mari kita masuk di dalam doa. 我们进入祷告。 Bapa di dalam kerajaan surga, 我们在天上的父， kami sudah membaca sebagian dari kebenaran 我 firman. 们已经读了你一段的真理。 Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang diuraikan oleh 我 hamba-Mu. 们这时候要听你仆人把你的话讲解。 Kiranya Engkau memberikan kami hati seorang murid, 你给我们有一个受教的那个学徒的心， yang dengan seksama mendengarkan kebenaran firman-Mu dan diberikan hati yang rindu melakukannya. 你是给我们一颗渴慕的心来听你的话，以行你的道。 Dan kiranya juga Engkau memakai kedua hamba-Mu baik yang menyampaikan dan menerjemahkannya. 我们也将翻译的和讲的仆人交托在你手中， Sehingga kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan dengan jelas dan memberkati kami semua yang mendengarkan. 让你的话也能够在我们当中运行，使我们听的、讲的都能够同感对灵。 Berbicaralah kepada 说你 kami 亲自对我们说 dan 话， kami siap untuk 我们静 mendengarkan. 听你的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Saudara sekalian, bagaimana agama mengajarkan seseorang memperoleh keselamatan? 我们知道宗教教导我们怎么样能够得着救赎。 Artinya bagaimana agama mengajarkan seseorang memperoleh kerajaan sorga, hidup di sorga, dan atau hidup di nirwana. 就是宗教教导我们怎么能够在天堂过着生活了， So sekalian jawabnya mereka mengajarkan perbuatan baik. 因为他们所教导的是叫他们行善。 Dan kalau ada agama seperti agama Kristen yang mengatakan kepada mereka engkau diselamatkan kan anugerah, pemberian cuma-cuma. 如果我们用基督教的方式来跟他讲，因为你得到救赎就是白白的赐给你的。 So sekalian ajaran seperti itu bagi mereka itu seperti ajaran yang murahan. 因为他们认为我们基督教这样的教导是一个很便宜 Tidak ada 的， usahanya, hanya menerima 我们 saja. 只有接受而没有我们自己去努力。 So sekarang bagaimana dengan kekristenan mengajarkan tentang keselamatan? 所以我们知道基督教教导我们什么叫做这个救赎。 So sekalian kekristenan mengajarkan orang dapat diselamatkan hanya karena anugerah. 我们知道基督教教导我们人能得到救赎，就是因神 Hanya 的恩典， karena anugerah dan bukan perbuatan baik. 是神的恩典，不是我们行善来的。 Hanya anugerah yang diterima dengan iman dan tidak ada jasa. 我们是从上帝得着的恩典，完全没有用我们的功劳。 Dari diri manusia maupun perbuatan baik manusia. 就是无论你做好事，都是要从神得到的恩典。 Sekarang apakah betul manusia diselamatkan hanya oleh karena anugerah? Jawabnya adalah betul. 我们知道人得到救赎是不是真的只有神的恩典？他的答案是。 Tetapi apakah pertanyaannya sekalian sehingga perbuatan baik itu bukan menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kekristenan? 所以在我们的基督徒的生活里面，是不是行善在我们是表示不重要？ Ajaran kekristenan tidak menekankan perbuatan baik atau moral yang baik. 基督教的教育不是叫我们行善，乃是叫我们的道德要好。 So sekalian jelas sekali Alkitab, firman Allah mengajarkan dan menekankan pentingnya perbuatan baik dan moral yang baik. 所以基督教神的话语教导我们，乃是要有这个好的行为，还有好的道德。 So sekali melalui pembacaan dari Efesus 2 ayat 1 sampai yang ke-10 tadi. 我们刚才读的以弗所书从第2章第1到第10节里面， Bagian ini menjelaskan bagaimana hubungan antara anugerah dengan perbuatan 我们 baik. 知道这里联系到我们怎么叫做恩典跟我们行善。 Maka sekalian perikop ini bisa diringkaskan 所以这个经文我们可以把它简 dengan kalimat ini.
我们用这样的说法。 Kita diselamatkan bukan karena melakukan perbuatan baik, tetapi kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. 我们得救不是我们行善，而是我们行善的为了得救。 Kita diselamatkan bukan karena melakukan perbuatan baik, tetapi kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. 我们得救不是我们的行为，乃是我们的行为使我们能够得救。 Sosial banyak orang merasa dirinya adalah orang benar. 有很多人他认为他自己是对 Banyak 的， orang merasa dirinya adalah orang baik. 他认为他是一个善人。 Nah, sekalian saya punya kebiasaan olahraga pagi dan kadang-kadang juga menyediakan waktu untuk olahraga sore hari. 我平常就是每天早晨有晨练，还有时候在下午也有一些运动。 Dan kadang-kadang saya jogging dan kadang-kadang juga saya hanya berjalan 有 saja. 时候我单单在这个行走或者是做一 Dan 些。 biasanya teman jogging dan teman jalan itu ada komunitasnya. 我们知道我们的这个跳跃跟那些行走它 Dan 有分开 saya 来的。 seringkali bertemu dengan teman yang beragama lain. 所以我常常跟那些不跟我们同信仰的在一起。 Dan itu adalah kadang-kadang kesempatan bagi saya untuk menyampaikan berita Injil kepada dia. 有时候我就借着这个机会把福音传给他们。 Dan ketika saya menanyakan tentang siapakah diri mereka 当我问到我们自己到底是谁， dan bagaimana memperoleh hidup yang kekal, 那我们怎么样得着永恒命？ dan mereka banyak yang berkata yang penting kita jadi orang baik. 他们多数都讲最要紧的我们是 Kita 做一 tidak 个善人， merugikan orang lain. 我们要行善， Moral kita baik. 我们的道德好。 Dan mereka merasa bahwa mereka sudah melakukan itu. 他们认为他们已经把这些都行好 Yang 了。 penting saya baik, moral saya baik, saya tidak merugikan orang lain, saya tidak mencelakakan orang lain. 他认为我行善，我没有使别人亏损，他认为这样他就是一个 Tetapi 善人。 pertanyaannya, saudara sekalian, 但问题是在 apakah betul ketika dia merasa dirinya baik, Allah mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang baik? 所以这个人认为他行善是个好人，是不是神也是认为这个人是好人呢？ Kalau kita merasa perbuatan kita baik, moral kita baik, apa yang kita lakukan baik, pertanyaannya, betulkah penilaian kita sama dengan penilaian Allah yang menganggap hidup kita, moral kita, perbuatan baik kita adalah sungguh baik? 所以认为我们行善，我们的那个道德好，所以我们认为这一切我们都行了，是不是神也是有他的眼光照样看我们这样是好的呢？ Sosial ketika Paulus menuliskan kepada jemaat di Efesus Dan pada Paul- bagian ini, 当保罗写信给以弗所书，在这段里面， Paulus menjelaskan siapakah orang-orang yang ada di Efesus dahulu sebelum percaya kepada Kristus. 所以保罗讲，在以前他们还没有信主的时候，他们这些这个人到底是什么？ Paulus mengajak mereka untuk melihat siapakah diri mereka. 所以保罗邀请他们看他们到底是谁。 Coba saudara sekalian kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. 我们来看保罗当时对以弗所教会所谈的话。 Dikatakan engkau dulu mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. 以前你是悖逆之子， Engkau mengikuti jalan dunia, kehidupan dunia, penguasa kerajaan angkasa atau mengikuti si iblis. 你是随从今世的风俗，顺服空中掌权者 Dan 的所 itulah 领。 yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang jemaat Efesus dahulu hidupnya seperti apa. 所以保罗在讲以弗所书以前，以弗所他们教会 Boleh 以前所 dikatakan 做 oleh 的。 Paulus engkau adalah orang yang berdosa, orang yang patut dimurkai, adalah orang-orang yang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. 所以保罗说：“你现今以背是悖逆之子的心，硬颈有邪灵在里面。 Dan bukan hanya itu saja, saudara. 不单单这样， Tetapi Paulus juga mengatakan tentang dirinya dan rekan-rekan pelayanannya. 所以保罗也谈到他自己跟他们的侍奉。 Dan dia katakan kami pun termasuk golongan orang-orang yang seperti itu.
所以我们也是其中在里面的一份子。 Kami mengikuti hawa nafsu daging. 我们放纵肉体的情欲， Kehendak daging dan pikiran kami jahat. 我们随着我心中喜好的去行。 Dan Paulus katakan kami patut untuk dimurkai. 所以我们知道我们是可怒之子。 So sekalian Paulus ketika mengatakan kepada jemaat Efesus, engkau adalah orang-orang yang mati akan pelanggaran-pelanggaranmu. Engkau adalah orang yang mengikuti iblis. Dan Paulus katakan, tidak katakan saya ini orang baik. 所以保罗在以弗所说你们都是随从那些邪灵保罗也没有讲他自己是个好人， Saya berbeda dengan 他 kalian. 没有说我跟你们不一样。 Tetapi Paulus katakan, kami pun adalah orang-orang yang mengikuti keinginan daging. 所以保罗在 Patut 这里也说，他说我们也是放纵肉体的私意， dan patut untuk dimurkai oleh 我 Allah. 本为可怒之子。 Dan kalau Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, engkau adalah orang yang berdosa, engkau orang yang mengikuti keinginan daging dan iblis. Paulus katakan, kami pun demikian. 所以保罗就被以弗所他们的那边，你们随着我这个邪灵，我们也是一样。 Dan Paulus katakan, so sekalian kalau kita lihat dalam Filipi 3 ayat 6b, dikatakan bahwa sebenarnya dalam kebenaran, dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. 所以在腓立比书，保罗说：“如果我们在立法，我完全没有瑕疵。 Jadi so sekalian ada perintah-perintah Taurat, Paulus katakan aku tidak bercacat. ”所以保罗说在这个立法里面，我根本没有瑕疵。 Tetapi so sekalian Paulus juga katakan kami mengikuti keinginan daging dan kami patut dimurkai. 所以保罗也说，我们是随着肉体的私意，我们也是可怒之子。 So sekalian Paulus melihat dengan kacamata Tuhan, melihat dirinya. 所以保罗用神的眼光来看我们自己， Yang seolah-olah kelihatan yang baik. Tetapi Paulus menyadari di dalam dirinya ada keinginan-keinginan daging yang menguasainya. 看起来外表是好像很好的，其实我们已经放纵肉体的私意。 So sekalian banyak orang yang merasa dirinya adalah orang yang baik. 很多人他们认为他自己是个好 Mungkin 人， itu adalah saudara dan 可 saya. 能是你的兄弟姐妹。 So sekalian ketika kita mungkin ada orang yang berkatakan kamu orang jahat, 如果有人讲你是个坏人， kamu penjahat. 你是坏人， So sekalian pasti kita tidak terima itu. 所以我们一定不会接受 Kamu 的。 patut dimurkai. 你要被人 Wah, 家 so sekali 愤怒 kita，bisa langsung emosi dan begitu marah. 所以我们的情绪就会很激动， Karena kita menganggap kita mungkin termasuk orang yang baik. 所以我们认为我们自己是属于好的人。 So sekalian saya dengan beberapa rekan hamba Tuhan di tempat ini, khususnya pendeta Guru Injil Stefanus dan Guru Injil Stephen Paul, 我跟我们本堂的牧师和以及传道文， kami sering pelayanan di penjara. 我们常常有到监狱去。 So sekalian ketika pelayanan di penjara, seringkali kami berbicara dengan narapidana. 我们到监牢的时候，常常有跟那些犯人谈话， Ada yang pembunuh, 有一些是杀害的， ada yang perampok, 有的是强盗， ada yang penipu, 有的是欺 dan 骗 juga 别 ada 人 yang 的， pemerkosa. 有的是犯奸淫的。 Dan ketika berbicara dengan mereka, 当我们跟他讲的时候， seringkali saya merasa bahwa saya bukan seperti mereka. 所以有时候我们常常认为我们自己不像他们， Dalam hati saya dia pembunuh, saya Betul. bukan. 在我们的心中，我们认为他是杀害者， Dia 我不是； perampok, saya bukan. 他是强盗，我不是； Dia penipu, saya bukan. 他是欺骗者，我不是； Dia pemerkosa, saya bukan. 他是强奸者，我不 Mungkin 是。 saudara sekalian ketika saudara di penjara, pemikiran-pemikiran seperti ini juga
ada di dalam diri saudara. 所以我们到监牢的时候，这些思想也常萦绕在我们的 Sehingga 心里 saudara 面。 sekalian kita merasa diri kita adalah orang yang benar, 所以我们常常认为自己是一个好人， orang yang baik. 自己是一个善人。 Saudara sekalian, ujian yang kita pakai itu seperti ujian orang Farisi. 所以我们认为我们给他的考试好像 Di 跟 dalam 法利赛人一样， perumpamaan yang Yesus ajarkan. 好像耶稣的比喻， Ketika dia datang ke bait Allah 他来到神的殿中， dan dia berdoa di hadapan Allah 他在殿上跟神 dan dia 祷告。 berkata, Tuhan, aku bersyukur aku tidak sama dengan semua orang. 所以他说：“我感谢你，我不像其他的 Aku 人， bukan orang lalim, 我不像没有 aku 这 bukan perampok, 我不是强盗， aku bukan pezina, 我不是这个强奸 aku 者， juga tidak sama dengan pemungut cukai itu. 我也不像那个税吏的一样。 So, sekalian kalau ujiannya seperti ini, 如果有这样的考试， mungkin saudara dan saya juga bisa berkata seperti ini. 可能你跟我也会这样去想象。 Saya bukan perampok. 我不是强盗， Saudara boleh tanya, saudara sekalian. 你可以到周围去 Kepada 问， orang banyak, pernah nggak saya merampok mereka? 你问他们我是不是强盗？ Saya juga bukan orang lalim 我也不是欺骗的人， yang menindas orang lain. 我欺压人 Saya 家， bisa berkata seperti ini. 我到去这样 Saya 讲， bukan pezina. 我不是强奸人， Tidak 哎 ada wanita lain yang pernah berzina dengan saya. 没有女人跟我有同 Dan saya juga bisa berkata saya juga tidak sama dengan petugas pajak yang korupsi. 所以你不可以讲我跟他们的那些不一样的。 Dan saudara sekalian, saudara mungkin bisa berkata sama seperti saya dan seperti orang Farisi. 你可以好像我这样讲，跟法利赛人一样这样讲， Dan merasa diri kita adalah orang-orang yang benar. 认为自己是一个好人。 Dan mungkin banyak orang-orang yang di luar Kristen yang menolak anugerah yang ditawarkan oleh Tuhan. 当然在基督以外，很多人已经拒绝神的 Karena 救 mereka 恩， merasa dirinya benar. Karena Taman- mereka memperbandingkan dengan orang lain. 因为他们认为他们是个好人，有跟别人比较的话。 Tetapi suskan bagaimana jikalau ujiannya adalah ajaran Tuhan Yesus di khotbah di bukit. 当我们看到耶稣在登山宝训所讲的话， Coba kita lihat misalnya di dalam Matius 5 ayat 21 sampai 22. 我们来看马太福音第5章第 Saya 22 akan 节。 membacakannya dalam bahasa 我单单 Indonesia 用印尼来读， dan tidak usah diterjemahkan dalam Mandarin. 我们不必用 Kamu 翻译。 telah mendengar dan difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saudara, siapakah yang tidak pernah marah dalam kebencian kepada orang lain dan mengharapkan kecelakaan kepada orang lain? Pernahkah saudara? 有谁不曾向别人发脾气，向别人发牢骚的？ Jawabnya saudara sekalian, kita semua pernah memiliki kemarahan seperti itu. 所以我们每个人都拥有这个脾气。 Pernahkah saudara sekalian ada ucapan kita yang merendahkan orang lain? Kalimat-kalimat yang merendahkan orang lain sehingga harga dirinya runtuh. 我们有时候常常有说一些伤人的话，伤到人的自尊心。 Jawabnya saudara sekalian, saya dan saudara pun juga mungkin pernah melakukan hal yang demikian. 可能你跟我也常常也做过这样的事情， Kalau kita pernah, kita adalah orang yang berdosa. 所以其实我们是有罪之人。 Dan saya membacakan lagi di dalam Matius 5 ayat 27 sampai ke 28. 我们再来看马太福音第5章第2节。 Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Saudara, siapakah yang tidak pernah memikirkan seorang wanita dan memikirkannya berhubungan dengan dia? 有谁没有想到跟只看到他没有
跟他有一些 Dan 关 orang 系 itu bukan istrinya. 啊，那个女人不是他 Jikalau 的妻 ada 子。 orang yang seperti itu, orang itu sudah berzina. 如果有人这样的思想， So 那 sekarang 已经 jikalau 犯奸淫 saudara 了。 seorang perempuan dan ketemu dengan seorang pria, terus aduh ngomong sama dia enak ya. 我们一个男的跟女的，他们讲话非常的投机， Nyaman ya. 他认为很好。 Waduh, seandainya dia jadi suami saya. 如果一天他是我的丈 Suami 夫， saya tidak seperti itu. 我的丈夫又不像这样， Dan akhirnya kecenderungannya cerita mau dekat dengan wanita ini, pria ini. 所以我们就要跟这个男的还是跟女的，我们越来越亲近 Maka。orang demikian sekalian sudah disebut berzina. 所以这样的人已经称为犯奸淫了。 Siapakah yang tidak pernah melakukan hal seperti itu? 有谁他没有这样做过？ Sekalian itu adalah tandanya kita adalah orang-orang yang berdosa. 所以这是我们犯罪的记号。 Bahkan sekalian ketika kita melakukan sesuatu yang kelihatannya baik. 有时候我们看到在外表看来我们做得很好， Dan seringkali yang baik itu ditunggangi oleh dosa. 有时候我们看起来好，但是在好的后面有罪在里面。 Ketika di khotbah di bukit, ketika Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, 所以在登山宝训，耶稣对那些法利赛人讲 jangan melakukan kewajibanmu di depan kewajiban agamamu di depan orang. 所以你不要在人面前做你这个例行的那个事情。 Jangan engkau ketika berdoa, engkau berada di tepi-tepi jalan, di ujung-ujung supaya bisa dilihat oleh orang banyak. 所以在你祷告的时候，你在路旁要给很多的人看到。 Jangan engkau berpuasa dan berpuasa dengan seolah-olah mukamu begitu lesu. 所以你不要尽是祷告看到你的愁容来 Dan。jikalau engkau memberikan persembahan, engkau jangan memberinya supaya dilihat oleh orang. 当你在奉献的时候，不要给人家看到。 Sekarang bukankah seringkali kita sedang melakukan yang namanya ibadah, perbuatan yang baik. 所以我们有时候看到，在表面看起来好像我们做得很好， Tetapi hati kita seringkali memanfaatkan ibadah ini, sesuatu yang baik ini untuk kesombongan diri kita. 但是有时候在这个好的背后，就是我们的骄傲 Untuk，menonjolkan diri kita. 还是要彰显我们自己 Untuk，melihat kita, orang melihat kita adalah orang-orang yang rohani. 要给人看到我们是一个善人。 Bukankah seringkali kita demikian? 所以我们常常是不是有这样的行为？ Kita termasuk adalah orang yang berdosa dan patut dimurkai. 所以我们其实是一个算是个罪人，是一个可怒之子。 So sekalian, saya ingat saya seringkali ikut kebaktian doa yang diadakan untuk pendeta-pendeta di sekitar Cengkareng dan Kalitres. 所以有时候在祷告会有一些牧师来到我们当中， Ini berdoa untuk bangsa dan negara 所以他为做这个我们的国家祷 dan 告。 berdoa untuk daerah Cengkareng, Kalitres supaya Tuhan yang menjaga dan melindungi. 为做我们正开灵这一代，好叫神在保护我们。 Dan biasanya ada yang dikasih tugas. 有一些他给他们的一个 Pendeta yang 责 satu 任 dikasih tugas. 这样的牧师，我们给他这样 Doa 的 untuk 这样， bangsa dan negara. 我们给他为国家祷告。 Doa pendeta yang lainnya doa untuk presiden, wakil presiden, menteri-menteri. 另外一个牧师为着总统、副总统，还有一些内阁祷 Dan 告。 pendeta yang lain berdoa untuk pokok doa yang lain. 所以有另外的牧师为着我 Dan 祷告的事项 kadang-kadang。saya juga diberi tugas 有时候我也被分配到工作， untuk memimpin doa. 所以我带领祷告。 Biasanya kita yang nggak pertama, yang mungkin ketiga atau keempat. 可能我们不是第一，可能我们第二、第 Maka 三。 pendeta pertama mulai berdoa. 所以第一个牧师就开始祷告 Kita 了。 mendengarkan doanya. 我们大家在听他的 Oh, 祷告。 seperti itu doanya. 他祷告是这样的。 Pendeta yang kedua berdoa juga. 第二个牧师这样祷告。 Tetapi sesekali ketika saya diberikan tugas berdoa, 当我被派到在祷告 maka 的时候， seringkali yang ada dalam pikiran saya, 所以在我的脑海里有这样的思想。 doa saya harus lebih berkualitas dibandingkan pendeta yang 我 lain. 认为我的祷告要比他们 Sehingga 更有 ketika 分量。 saya berdoa, dia tahu bagaimana pengetahuan teologi saya, 说我在祷告，他能够知道我的神学到什么程度， tingkat rohani saya. 我的灵性到什么程度。
Ketika itu saya sadar, saudara sekalian. 那个时候我醒悟到， Kadang-kadang kita punya hati yang demikian jahat. 所以我们的心是那么的邪恶。 Hal yang baik untuk menonjolkan diri dan menyombongkan diri kita. 所以我们就为着自己而自豪骄傲。 Sehingga saudara sekalian di dalam Roma 3 ayat 10 sampai yang ke-12 在罗马书第10章第10到13节， dikatakan tidak ada seorang pun yang benar, 所以没有一个义人， tidak ada seorang pun yang berakal budi, 也没有一个善人， semua orang telah menyeleweng, 每个人都走偏了 tidak 道路， ada seorang pun yang berbuat baik, 没有一个义人， tidak seorang pun, 连一个都没有。 tidak ada seorang pun dengan perbuatan baiknya, dengan moralnya yang berkenan di hadapan Tuhan. 所以在神的面前，连一个义人都没有。 Bahkan Tuhan katakan kebaikan kita itu seperti kain kotor. 所以神说我们的善行是好像一个脏布一样。 Sekalian, oleh sebab itu tidak mungkin dengan kebaikan kita, moral kita, kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. 不是我们行善，而是我们好的道德，我们就能够进到天堂。 Tetapi sekalian dalam kondisi yang demikian, 所以在这样的情况下， Allah membukakan jalan. 所以神为我们开一条路， Allah membukakan jalan anugerah kepada setiap manusia. 所以神就为每个人开个恩典之路。 Sehingga dalam Efesus 2 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6 dikatakan, 所以在以弗所书第2章第4节、第 Allah 2节、第4节， yang kaya dengan rahmat 所以我们看到神是充满怜悯， oleh kasihnya yang besar 他因他爱我们的大爱， dilimpahkannya kepada kita, 所以来使我们 telah 丰富， menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. 使我们与基督一同复活过来。 Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, 虽然我们因着我们的罪而死， kasih karunia di dalam Yesus telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bagi kita di dalam kerajaan sorga. 所以神已将丰富的恩典和他基督在耶稣里向我们所施的恩慈。 Sesuai kalau diumpamakan dengan jalan, 如果我们用这个比喻的话， perbuatan baik adalah jalan yang salah menuju kerajaan sorga. 所以我们善行是来比一条路，是不是 Tetapi 到天 Allah 堂的？ membukakan jalan, yaitu jalan anugerah, yaitu melalui kematian Kristus di atas kayu salib. 所以神他用恩典之路，就是他在死在十字架上的这条路。 Dan menuju jalan itu kita dikasih transportasi yang namanya iman. 所以他给我们这样的信心。 Jadi sekalian kerajaan sorga hanya melalui jalan anugerah dan kendaraannya adalah iman. 所以我们到神的国度，我们只有神的恩典，还有信心。 Sekalian yang kedua, kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. 我们被拯救是要我们行善。 Sekalian banyak orang Kristen ketika mengetahui keselamatan hanya karena anugerah salah meresponi anugerah. 所以我们知道，我们能够得救，是因为神的恩典在我们里 Sehingga 面。 seolah-olah perbuatan baik, moral yang baik bukan sesuatu yang ditekankan dalam kekristenan. 所以在我们基督教里，不是你行善，或者是你道德好，我们强 Bukankah 调不是。 perbuatan baik, moral yang baik tidak bisa membawa kita kepada kerajaan 因为 sorga? 我们行善和我们好的道德 Maka 根 itu 本不能 sesuatu 到 yang 天 tidak 堂， penting. 所以这是不重要的。 Hanya beriman. 只有靠着我们的信心。 Sekalian orang yang punya konsep seperti itu adalah orang yang salah memahami anugerah. 所以我们知道有这样的他是已经把这个圣经解错了。 Orang yang memahami anugerah dengan cara yang salah akan membawa cara hidup yang salah. 所以他错用了恩典，他的那个道路就错了。 Dan hal itu terjadi, ada sebagian jemaat yang ada di Roma berpikir seperti itu. 所以在罗马，他们有一部分的信徒是这样的一个思想， Sehingga mereka berkata, 所以他们这样说：
Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? 是不是我们在犯罪犯的越多，我们的恩典就越多呢？ Jadi saudara sekalian, ada orang-orang di jemaat di Roma yang mengatakan kalau anugerah itu limpah dan dapat mengampuni dosa sebesar apapun. 哦，所以在罗马，他们认为我们的恩典非常的丰盛，无论我们的罪有多大。 Bukankah kalau kita berbuat dosa, kita berbuat kesalahan, makin banyak anugerah itu makin berlimpah. 因为他们认为，如果我们犯罪的越多，但是我们有丰盛的恩典能够来遮 Dan 盖， akibatnya saudara sekalian, 所以它的后果是， banyak sebagian orang yang ada di Roma hidupnya hidup di dalam dosa, melakukan dosa. 所以在罗马有一小部分人，他们就是活在那个罪恶里 Karena 面， mereka berpikir itu tidak ada pengaruhnya dengan keselamatannya. 所以他们认为这样做对他们的那个救赎完全没有影响。 So sekalian saya sempat berbincang-bincang dengan teman saya. 所以我曾经跟我的朋友分 Teman 享， saya ini ikut satu grup WA. 我跟他有一个短信的 Dan 群 grup 里面， WA yang dia ikuti itu punya pemahaman yang seperti jemaat di Roma. 所以他们的那个思想跟罗马的那些他们思想一样。 Maka mereka mulailah mengajarkan anugerah-anugerah sebesar dosa apapun kita diampuni, berbuat dosa 所 seperti 以他 apa 们认为 kita diampuni. 我们犯有大的罪，就是有恩典来遮盖我们。 Dan kata teman saya, saudara sekalian, 所以我的朋友这样说， yang anggotanya di grup WA ini kebanyakan pria. 所以他在他们这个短信里面， Dan saking mereka menganggap itu bebas, 他们认为这是很自由的。 di grup WA itu ada yang ngirim, saling ngirim video-video porno. 所以在那个短信里面，有时候他们寄那些比较意味的那个影片 Nggak apa berdosa. 他认为这不是罪， Bukankah anugerah itu sudah menyelamatkan kita? 因为我们的恩典已经拯救了我们， Perbuatan-perbuatan kita tidak mempengaruhi keselamatan 所以我们 kita. 所做的这些有犯罪的已经不影响了。 So sekalian ada orang yang punya pemahaman yang demikian. 所以有一部分人他们的这个思想是这样的， So sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Jelas sekali dalam Efesus 2 ayat 10所以在以弗所书第2章第10节 menjelaskan 里， kepada kita 他很清楚告诉我们， kenapa kita adalah orang-orang yang berdosa, yang mati dalam dosa diselamatkan. 因为我们为什么是犯罪的人，我们被拯救。 Kenapa Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus kita orang-orang 为 berdosa. 什么耶稣要来到世界来救赎我们 Supaya 罪 kita 人？ yang mati dalam dosa bisa hidup. 因为我们死在罪里面，我们能够得到复 Dan di dalam 活。 Efesus 2 ayat 10 dikatakan, 所以在以弗所书第2章第15， kita buatan Allah. 因为这是原是他的工作， Diciptakan dalam Kristus 是基督 Yesus. 耶稣里面造成 Untuk 的， apa saudara sekalian? 就为了叫我们怎么样呢？ Untuk melakukan perbuatan baik 叫我们能够行善， yang dipersiapkan oleh Allah. 就是神预备我们去 Dan 行的， ia mau kita hidup di dalamnya. 所以他在我们里面复活。 Jadi saudara sekalian, Allah menyelamatkan kita bukan sekedar kita masuk ke dalam kerajaan sorga. 所以这个神就是我们，不是我们单单要去天堂而已。 Tetapi bagian yang kita baca tadi 我们刚才所读过的经文， menjelaskan bahwa Allah punya rencana. 所以告诉我们，神他有他的计 Allah 划， punya tujuan. 神有他的目的。 Supaya ketika kita diberikan 当 anugerah, 我们被赐恩 kita 典的时候， melakukan pekerjaan baik. 所以我们要行善， Perintah-perintah Tuhan yang Tuhan persiapkan buat kita. 这是神所预备叫我们 So 去 sekarang 行 kalau ada 的。 orang Kristen yang memahami anugerah dengan cara demikian, 如果有基督徒他认为明白这个恩典的话， maka orang itu akan melihat perbuatan baik itu ada sesuatu yang sangat penting. 所以他们认为神叫我们行善的是非常重要的。 Ajaran moral itu sesuatu yang sangat bernilai 我 dalam 们知 kekristenan 道，在我们的基督徒生活里面，道德是何等高 sebagai 超的， respon ucapan syukur mereka kepada Tuhan. 所以他们是向神回应感恩的。 So sekalian ketika Paulus melihat anugerah Tuhan, 所以当保罗看到有神的恩典， dia katakan
karena anugerah Tuhan yang begitu besar kepada dia. 所以他看到，因为有神的 Di 这么 dalam 恩典这样 1 的爱， Korintus 15 ayat yang ke-10, 在哥林多前书 dia katakan, aku tidak menyanyiakan anugerah tersebut. 因为我没有浪费这个恩典， Aku bekerja lebih keras. 因为我比别人更劳苦， Aku bekerja mati-matian 所以我努力的去工作， untuk melayani banyak orang, 就是要来侍奉更多 untuk 的人， menginjili banyak orang. 来向更多的人传福音。 Paulus meresponi anugerah Tuhan dengan cara yang benar. 所以我们看到保罗回应神的恩典是这么正确。 Sekalian, ada seorang ibu yang bernama Stacy Krim. 有一个妇女，她叫做 Stacy 的。 Ibu Stacy Krim ini adalah seorang ibu yang mengharapkan kelahiran seorang anak di tengah keluarganya. 所以她很盼望能够有生一个孩，在她的家庭有生孩子。 Berbagai cara dia berusaha untuk mendapatkan seorang anak di tengah keluarganya. 所以她一直尽力想办法，怎么样在他们的家庭里面拥有一个孩子。 Dan akhirnya dia berhasil hamil ketika usianya 41 tahun. 当她在41岁的时候，她就怀孕了。 Sayangnya ketika dia sedang hamil ada vonis dari dokter. 因为当她怀孕的时候，有从 Vonis dari dokter. 从医生给她一个报告， Ada kanker di lehernya dan di kepalanya. 有她在的喉咙跟这个头部有肿瘤。 Dan dokter mengatakan satu-satunya cara dia bisa sembuh harus di kemoterapi dan dilakukan penyinaran. 所以他说你要医治的话，就把它电疗和化疗。 Tetapi ada resikonya bayi yang di kandungannya bisa meninggal dunia. 所以你这个你怀孕的孩子可能会保不住。 Ketika Stacy mendengarkan kabar demikian, 所以这个妇女当她听到这个消息之 maka 后， dia mengambil komitmen untuk tidak kemo dan tidak melakukan penyinaran supaya bayi di kandungannya bisa tetap hidup. 所以她为了这个阻止你的孩子，她甘愿不要去化疗跟这个电疗。 Ketika kandungannya berusia 5 bulan, 当她的那个胎儿已经5个月的时候， kondisi Stacy menurun begitu drastis. 所以她的那个这个精神就越来越低落了。 Maka dokter harus mengambil satu keputusan dengan cepat. 所以医生就要拿一个决定， Dokter melakukan operasi sesar terhadap bayi yang ada di kandungannya. 所以他不得向这个胎儿来用手术把它拿 Dan 出来， bayi itu dilahirkan selamat. 所以他的婴儿就已经安全的生下来 Dan sempat dibawa ke Stacy. 就带到他这个婴儿带到他母亲 Dan 那里。 ketika Stacy melihat bayi ini, 当这个妇女看到他的婴儿的时候， dia memandangnya dengan begitu lemah dan meneteskan air mata. 所以他这么软弱的看着他掉下的眼泪。 3 hari kemudian, 3天之后， ia dipanggil oleh Tuhan. 这个妇女就被神呼召去了。 So sekalian seandainya 如果是这样， Ibu Stacy menulis sesuatu yang dia wariskan kepada anaknya. 所以他写给他孩子的遗书， Mungkin dia berkata, engkau harus sayang kepada papa. 可能他会跟他讲，你要爱你的母亲 Engkau harus mengejar cita-citamu. 所以你要有他那个志愿， Engkau harus menjadi anak yang baik. 你要成为一个好的孩子。 Saya yakin dan percaya 我 sekali. 深信， Ketika anak ini mulai besar 当这个孩子渐渐长大的时 dan 候， membaca surat Stacy, 已经看到他母亲的遗嘱， saya yakin sebagai respon terima kasihnya kepada ibunya, 所以他一定会很感谢他的母 dia 亲， akan menyayangi papanya. 他一定会很爱 Dia 他的 akan 父亲。 mengejar harapan-harapan dan cita-citanya dengan begitu keras seperti yang diharapkan mamanya. 所以他母亲要他一些的志愿，他一定会好好的去干。 Dan dia akan menjadi anak yang baik yang membanggakan mamanya. 所以他又成为他母亲骄傲的孩子， Karena ada harapan
dari ibunya yang sudah berkorban bagi dia. 因为有母亲为他而牺牲， Saudara sekalian, Paskah 所以我们看到复活节， mengingatkan kita bahwa Allah sudah datang ke dalam dunia dan berkorban untuk kita. 所以提醒我们，神已经降卑成为人来牺牲 Dan 自己为了我 dia 们， dengan pengorbanannya memiliki harapan untuk kita. 所以他牺牲他的生命是为了使我们 Dan 能够活下去， harapannya ketika kita memperoleh anugerah Tuhan. 那使我们能够得到这神莫大的恩典。 Kita melakukan pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan bagi 那 kita. 是要我们行一些善事，是神预备要我们去行 So 的。 sekarang dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya. 所以在这个马太福音5章讲，我们有这样的光， Sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik 所以有人看到你的好行为， dan memuliakan Bapakmu di sorga. 要将荣耀归给我们天 So 上的 sekalian, 父。 kematian Yesus, kebangkitan Yesus yang memberikan anugerah kepada 所以 saudara. 我们看到耶稣的死跟复活给我们这样大的恩典， Allah memiliki harapan 所以神有给我们的盼望， supaya saudara melakukan perbuatan-perbuatan baik, 好叫你能够行善， memiliki moral yang baik, 有好的道德。 sehingga sebagai orang Kristen 所以我们身为一个基督徒， di tengah dunia yang berdosa ini, 在这个在悖逆的时代 kita 里面， menunjukkan terang kita 所以我们要显出我们的光来， sehingga orang melihat 好叫人家能够看到， memuliakan Bapa kita di 好 surga. 叫将荣耀归给我们在天上的父。 Perbuatan baik kita begitu penting, 所以我们的行善重要， moral kita begitu penting, 我们的这个道德那么重 karena 要， melaluinya 因为经过这些， nama Tuhan bisa dipermuliakan. 所以我们知道天父的名被荣耀。 Mari kita masuk dalam doa. 我们进入祷告， Bapa di dalam kerajaan surga, 我们在天上的父， kami bersyukur untuk firman. 我们谢谢你赐给我们你的话， Kami berterima kasih atas kematian Kristus di atas kayu 我们 salib. 感谢你死在十字架上， Kami berterima kasih atas kebangkitan Kristus dari kematian 我们也谢谢你，你从死里复活过来， yang memberikan kami anugerah keselamatan, 给我们有救赎的功劳， yang memberikan kami harapan. 给我们有盼望， Kiranya kami boleh meresponi anugerah-Mu, 好像我们能够好好的回应你给我们的恩典， menjalankan harapan-Mu, 能够行你要我们行 sehingga 的， dengan perbuatan baik kami, 好像我们行善， moral yang menonjol dari kami, 好像我们有好的行为， moral yang agung dari kami, 我们有崇高的行为， memuliakan nama Engkau di sorga. 能够荣耀我们在天上的父。 Kiranya pimpin hidup kami, 愿你引导我们的生活， supaya kami boleh meresponi anugerah 好 Tuhan 像我们 dengan 能回 benar, 应你给我们的恩典， yaitu hidup kami taat, 乃是我们有顺服的生活， melakukan pekerjaan baik yang Engkau persiapkan buat 乃是 kami, 你为我们预备要我们行善的， sehingga namamu dipermuliakan. 好叫你的名得到荣耀。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa 奉 kami. 主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Mari bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Yang pertama, kita berdoa bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita yakin Tuhan bersama dengan kita, merasakan kegundahan dan kekhawatiran yang membayangi kita pada belakangan ini. Namun kita percaya bahwa Dia yang memanggil kita itu setia. Seperti para peziarah dahulu yang dihadang mara bahaya dalam perjalanan spiritual mereka,
marilah bersama-sama kita meyakini bahwa pertolongan kita itu dari Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menghadirkan kesejahteraan bagi kita, umatnya dan juga bangsa kita. Mari kita bersyukur juga untuk tanda-tanda pengharapan dengan diberikannya vaksinasi sekarang ini. Kita terus minta belas kasihan Tuhan buat bangsa kita dan juga bangsa-bangsa di dunia ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Engkaulah pertolongan bagi kami Tuhan. Kami berseru kepadamu Bapa, kiranya Engkau memimpin kami ketika kami mengalami situasi seperti sekarang ini. Hampir 1 tahun lebih Tuhan kami mengalami pandemi COVID. Banyak hal terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau mengendalikan segala sesuatu. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan buat kami, buat bangsa kami dan juga bangsa-bangsa di dunia ini. Biarlah Tuhan melalui proses vaksinasi, pandemi ini bisa segera berakhir. Kami berseru kepadamu Bapa, kiranya Engkau yang akan menyatakan kuasa-Mu yang memampukan umat manusia untuk keluar dari pandemi saat ini. Itulah doa dan permohonan kami Bapa, karena kami tahu Engkaulah pertolongan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa. Tuhan sudah bangkit, Dia sudah mengalahkan maut dan memberikan hidup baru bagi kita yang percaya kepadanya. Mari kita memohon Tuhan menuntun hidup kita sehingga hidup baru yang Tuhan sudah berikan itu semakin terlihat nyata dalam diri kita masing-masing. Bapa, kami juga bersyukur kepadamu hari ini ketika kami memperingati hari kebangkitan-Mu Tuhan, bahwa Engkau sudah mengalahkan maut, Engkau memberikan pengharapan baru dan hidup baru bagi kami yang percaya. Tuhan, kiranya Engkau menuntun jalan hidup kami, tolonglah kami Tuhan, supaya manusia baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami semakin terlihat nyata bahwa kami menghidupi manusia baru itu dengan meninggalkan dosa-dosa kami dan terus bergantung kepada Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami mohon pimpinan dan pertolongan-Mu, sehingga kami semakin dilihat dan terlihat sebagai manusia baru yang diciptakan baru oleh Tuhan karena penebusan dari Yesus Kristus buat kami. Sehingga orang yang melihat kehidupan kami bisa mengenal Engkau Tuhan, bisa memuliakan Engkau. Mohon Tuhan memimpin. Kami bersyukur Bapa, terima kasih untuk kebangkitan-Mu yang menyatakan kuasa-Mu atas maut. Maka hidup kami pun ada di dalam hidup yang baru itu. Kami bersyukur, terima kasih, dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa yang sudah mengutus Kristus ke dalam dunia, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyatakan kasih-Nya dengan kematian-Nya di atas kayu salib, dan kasih daripada Allah Roh Kudus, Allah yang senantiasa menyertai hidupmu. Kiranya berkat Allah Tritunggal memimpin hidupmu untuk semakin mengenal Kristus, mengasihi Kristus, dan hidupmu diubah semakin menyerupai Kristus dari hari ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.
Ibadah kita selesai, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama akan melihat warta jemaat kita. Kita bersyukur untuk perjamuan kudus yang telah kita terima hari ini. Dan kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan mezbah kita. Dengan QR code yang tertera di layar kita masing-masing. Ataupun kita bisa mentransfernya lewat rekening yang sudah tertera di layar kita masing-masing juga. Gereja mengucapkan selamat kepada mereka yang telah mengikuti baptisan dan atestasi pada hari Sabtu kemarin, tanggal 3 April 2021. Nama peserta tertera di layar LCD saudara. Mohon dukungan doa jemaat sekalian bagi peserta yang baru dibaptis dan atestasi agar iman percaya mereka kepada Kristus semakin dikuatkan. Kemudian untuk kelas pembinaan menuju serupa Kristus akan segera dibuka kelanjutannya melalui Zoom. Untuk kelas bertunas 6 kali pertemuan diadakan setiap Sabtu jam 7 malam mulai 10 April 2021. Sesi pertama yaitu memahami kedewasaan rohani yang akan disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri. Kemudian yang kedua itu kelas berbuah 6 kali pertemuan diadakan setiap minggu jam 10 mulai 11 April 2021. Sesi pertama pentingnya berita Injil disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri juga. Bagi jemaat sekalian yang mau mengikuti kelas ini bisa mendaftarkan diri untuk mendaftarkan diri ke tata usaha. Ya, sehingga saudara bisa didata dan sudah bisa mengikuti kelas ini. Kelas ini terbuka untuk semua jemaat. Mari kita belajar kembali untuk memahami akan proses pertumbuhan iman kita dan apa yang mesti kita kerjakan di dalam perjalanan iman kita. Karena Paulus mengatakan kepada kita, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mari kita melakukannya dan Tuhan akan memberkati kita semuanya. Warta gereja sampai di sini. Kita akan bertemu lagi minggu yang akan datang. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom.